Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Ajib Asy-Syazili dalam kitab dia Iqazul Himam, syarah bagi Al-Hikam ini di antaranya. Dia kata begini, tak kala sebut oleh musannif Syekh Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu, semoga-moga Allah menyuci bersih hatinya, pada hikmah yang dulunya. Tak kala dia sebut dalam hikmah yang dulu, hikmah yang ke-32 dulu tu, dia sebut apa? Akan takhliyah. Apa takhliyah? Takhliyah ni maksud dalam kata menyuci, supaya kita bila kita bekerja buat, tubuh kita berpeluh, itu ini cemar kotor, kita pergi mandi. Tu panggil bab takhliyah. Mandi, gosok peluh daki, sabun pula, tu panggil takhliyah. Jadi hak dulu tu membersih, menyuci hati daripada sifat-sifat mazmumah. Setelah musannaf sebut dulu cara takhliyah, sebut ia musannaf di sini pada ini hikmah yang ke-33 ni sebut akan samarah. Apa samarah? yakni buahnya, buah bagi takhliyah. Gapo buah dia? Dan iaitu buahan bagi takhliyah tu ialah tahliyah. Ya huruf nak supa dah tu. Kalau tu buah baris, buah itu buah titik, supa ya. Tahliyah, takhliyah. Nah, cuma nu kha takhliyah. Ini tahliyah. Gapo tahliyah? Yakni menghiaskan hati dengan makrifat. Nah, ya hati dia nak suci tak boleh kalau selagi ada sifat-sifat mazmumah. Supaya cermin kita nak tengok tak jelas kalau selagi cemar debu kabut duk tudung. Nah, abang kita sapuh dulu. Kita nak suluh tengok, cermin kabut saja, debu saja, kita ambil kain suci, sapuh cermin kan. Tebal dah, ambil lagi. Tu ambil apa lagi alat dia ada sembuh dengan ubat dia lagi. Lepas tu kok cerah. Tersuluh tu kok nampak cerah. Hati kita macam tu, kalau selagi berkarat tu tebal, tengok barang lain tak nampak jadi kemanyah-kemanyah. Kalau tebal sampai kupur naudzubillah tu tak nampak lah. Tak percaya itu, tak percaya inilah. Kita orang mukmin ada. Tapi kerana kabut dia debu cemar, kita banyak pada sapu. Pas sapu dia cemar pula. Sapu kena nak pergi gelap semualah. Bila gelap baru kita suluh pun dia nampak terang. Nah, lalu dia panggil tahliyah. Apa tahliyah? Menghiaskan hati dengan makrifat. Makrifat khassah. Dia bercara dalam ada ilmu tasawuf ni, ada makrifat amah tu umum, kita orang mukmin semua ada makrifat. Makrifat serta kenal. Kerana tidaklah menegahkan daripadanya itu, malaikat oleh mencari itai nafsu ataupun qalbu ataupun roh, mencari itai kepada segala huzud yang wahmiyah. Ni kacak dia tu pasal tu. Apa huzud? Yani segala keuntungan wahmiyah, ia bahasa seko-seko dan berasa perasan. Ya sungguhnya perangsan. Ya dengar perangsan bahasa surat di hati saja. Nah, orang panggil apa khayal, panggil juga hak Arab kata khayal. Maka lalu katalah ia di sini al-haqqu laisa mimahjubin wa innamal mahjubu anta, intaha iqazul himam. Yakni kita menghurai di belakang pula. Yakni kehendak ia musannaf Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dengan ini hikmat yang dia kata al-haqqu laisa bimahjubin,
bermula Tuhan yang al-haq, yang sebenar-benar wujudnya itu tidaklah ia yang dihijab, yang didindingkan. Yang ni bukanlah hijab itu sifat bagi Tuhan. Wa innama, dan hanya al-mahjubu, yang dihijab itu ialah engkau. Apa maksud dia? Maksudnya akan bahawa hijab dinding tu tiada bersifat dengan dia oleh Tuhan Al-Haq Ta'ala. Nah, bila bukan sifat Tuhan, Tuhan hanya dekat lagi nyata. Nah, sebab kerana istihalah pada haknya Ta'ala. Apa istihalah? Yakni tertegah dalam usuluddin dipanggil istihalah mustahil itulah. Kerana istihalah pada haknya Ta'ala, yakni tertegah dan tiada diterima pada akal, akan ya demikian itu hijab tu. Dan hasanya yang bersifat dengan hijab dinding tu ialah engkau, wahai hamba kita, sifatnya terdinding ni. Nah, kita, mata hati kita duk terdindingnya. Balik adapun zat Tuhan tidak terdinding dengan apa-apa. Dia ayat itu. Nah, zat Tuhan tidak terdinding dengan apa-apa. Jelas terang huwa zahiru az-zahiru wal batinu. Allah itu zahir yang terang. Lepas tu kan tak nampak ni mata kita. Tu dia. Serupa mata kelawar, binatang kelawar. Lorak kabur panggil kelelawar. Jawab ulang kelelawar. Bahasa surat panggil kelawar. Binatang tu yang nampak tak tengah hari? Bila tengah hari dia tak nampak binatang kelawar. Bila petang hari tu, yang mula yang nampak. Kaya duduk dalam daun pisau punya tubik. Duduk kalau daun tar dia tubik perupah. Nak masuk malam tu kat jangan. Kalau buah jambu separuh habis buat dia hanya serai. Kelawar ni lewat malam dia nampak sungguh. Tapi matahari nak tubik dina hari tu, nak tubik matahari tu, dia lain masuk dah. Dia tak nampak dah mata dia. Ini sebagai satu contoh. Dengan mata kelawar bahasa dia tak nampak, dia tak lawan dengan cahaya. Walah matahari cukup-cukup terang. Cerah matahari bersinar. Dia ayah saat ni kita bukti saat ni. Allahul ladzi khalaqa samsa diya'an, Tuhan menjadikan matahari ni yang bersinar, memancar. Tapi kelawar ni terlalu bersinar, dia tak nampak. Maka lek mana tu? Adakah terdinding matahari sifat terdinding ke mata kelawar? Mata kelawar. Tu dia, kita ni matahari cerah, kita boleh nampak pihak lain. Kita boleh nampak pihak lain. Begitulah kerana Allah ni yang menerangkan alam, kita nampak terang alam. Tiba-tiba nampak terang alam, tak nampak Tuhan yang menerangkan. Tu orang panggil terhijab kita. Nampak tak? Terlalu terang alam, celak mata dia nampak, tengok rumah, tengok motor, kereta, kebun, tengok barang tu. Terang kita tengok. Terang sebab apa? Sebab cahaya matahari. Tapi kita tak nampak Tuhan yang menerangkan. Marah gitu. Tu mana kata Tuhan tak bersifat dengan terdinding. Hanya bersifat dengan terdinding itu kita. Tu dia. Tu mana kata al-haqqu laysa bimahjubin wa innamal mahjubu anta anin nazari ilai. Kerana tiada diterima pada akal akan ya demikian itu, demikian hijab dan hasanya yang bersifat dengan hijab, dengan terdinding itu ialah engkau, wahai hamba. Tengok apa duk merayu dalam munajat sana kan? Tu aku hamba-Mu ya Allah, dihijabkan akan engkau dengan segala sifat engkau. Mana dindingnya? Maksud dinding ni iaitu dihijab kita ni dengan sifat engkau yang nafsaniyah. Sifat nafsaniyah, sifat bahasa nafsu kita ni kan. Apa tu nafsu bila itlah, aslinya nafsu mana dimaksud? Ammarah bisu.
Tu maksud tu. Bila kita jihad dia, kita lawan dia, kita menggilak dia, kita tak turut kemahuan dia, kau berubah, kau kilat siapa naik pada lawamah, naik pada mutmainnah. Ada siapa pada anu gak radiyat mardiyah, tak ada sutuk apa dah lah. Tengok makhluk tak lupa Allah, kecep kira dengan Allah tak lupa makhluk. Tu. Tak ada dalam tempat terdindingnya. Duk dinding apa kita ni? Duk dinding dengan sifat engkau yang nafsaniyah. Maksudnya yakni sifat yang bahasa nafsu tu. Gapo sifat bahasa nafsu? Daripada nazar engkau kepadanya Ta'ala, daripada tilik engkau kepadanya Ta'ala. Maka jika kehendak engkau akan sampai kepadanya dan masuk engkau pada hadratnya, maka bahas bercaralah engkau dari segala keaiban nafsu engkau. Tu dia kata dulu kan, baik kita cari ita, baik kita cari ita bagi kesulitan nafsu kita, lebih baik pada kita cari baik. Tak apa nak kau keramak, nak kau itu, nak kau ini, nak baik kita cari ita sifat nafsaniyah ada sembunyi dalam kita ni. Sifat kita masih ada sifat angkuh, sifat kita masih ada sifat perasan, sifat kita masih ada suka menunjuk-nunjuk supaya dipuji. Kita kikih hak tu. Hak tu duk mendinding kita tu. Hak tu duk mendinding kita tu. Dan bila hak tu dia habis, kata habis takabur, dia tawaduk mari. Dan dia habis riya unjun, dia ikhlas mari. Pas ikhlas dia banyak mutabak pula. Tu maksud dia. Dia terdinding hak tu. Dia supaya bila kita ada satu penyakit, payah penyakit lain payah mengidap masuk dah. Tindih lalu. Lepas tu penyakit macam mana? Dah ada hak tu kau lain so, lepas 2, lepas 3 dah. Reke. Ni kali tak ada sifat wujud, lebih dari macam mana? Tu lebih dari macam mana tu? Dah ada wujud sudahlah. Dengan ilmu pun wujud. Naudzubillah min zalik. Dengan kekayaan pun jadi wujud. Dengan jawatan Allah, tu sifat tu. Dan iaitu katanya, maka bahas kalau akan nak masuk ke hadrat dia, kalau akan nak sampai kepada dia, ni sampai maka hati lah ni. Nak masuk pada hadratnya, nak mengadap dia, pada mengadap raja, mengadap raja besar, maka bahas bercaralah engkau dari segala keaiban nafsu engkau. Kau perhati klik cek kita, dan mengobatilah engkau akannya, akan apa tu keaiban nafsu engkau. Kalau kau begitu, nascaya sampai oleh engkau kepada musyahadah engkau akannya Ta'ala dengan basirah, bukan dengan basar. Basar tak boleh, basar di akhirat no. Nak tengok Tuhan dengan basar di akhirat. Dalam akidah, apakah ru'yah melihat zat Allah? Akidah kita ahli sunnah mungkin jaizun, harus pada akal. Berlaku ke tak di dunia? Tidak. Hatta Nabi SAW pada malam Mi'raj tu melihat zat Allah tu, duk khilaf di kalangan sama sahabat. Ibn Abbas kata ya melihat zat Allah, laisa kamitslihi syai'. Aisyah kata tak, bukan melihat zat Allah, melihat rupa Jibril asal. Jadi umumnya selain pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak ada siapa berlaku, hatta Nabi muqarrabin pun tak boleh melihat. Contoh antara lain, Musa pernah minta nak tengok Tuhan, bukan? Moga dia duk cakap dengan Tuhan ni banyak, cakap dengan Tuhan tu, maka dia pun bila duk cakap pasal nak tengok Tuhan tu, duk cakap apa kita dah berhubung dengan telefon. Alah lama dah kita dah kenal melalui ni weh. Bila kita nak jumpa sekali? Di mana nak pop sekali. Nak pop ke apa tahu tu. Tu dia. Jadi tak sudah rasa duk dengar suara saja tak tengok Tuhan. Tu Musa minta nak tengok Tuhan tu. Musa kata lan apa nama ni,
qala rabbi arini, he Tuhanku, mintalah aku beri lihatkan aku, anzur ilai, aku nak lihat, aku nak tengokmu. Maka Tuhan kata lan tarani, mu tak boleh lihat aku Musa. Lan tarani, mu tak boleh lihatkan aku. Tengok kamu nak lihat juga, fa ini apa dia? Walakin anzur ilal jabali. Tapi mu tengok ke satu bukit tu. Kata setengah kata bukit tu, kata setengah bukit nama Sabir. Mu tengok bukit tu. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Jika bukit itu tetap tenang, maka boleh tengok aku. Jadi ahli sunnah kata Allah ta'lik melihat dia tu ta'lik dengan perkara mungkin. Mana perkara mungkin? Jika bukit itu tenang, gak tenang bukit, perkara harus. Lawannya dia tu dia, apa lawannya gerak. Gerak dia, dua yang berlawannya, yang ni tak nak beri pun sekali. Tapi gilir salah satu itu harus. Maka Tuhan ta'lik kata bila bukit tu tenang, lagi akan melihat aku. Ta'lik atas mungkin melihat. Tapi berlaku tak berlaku di dunia. Habis tu kena kata boleh mu boleh musyahadah, boleh lihat Tuhan dengan basirah, bukan dengan basar. Basar ni pelihatan mata kepala, basirah ni pelihatan mata hati. Ada pun pelihatan basar, hal Tuhan janji di akhirat. Innakum satarawna rabbakum, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata kamu sungguhnya kamu lagi akan lihat Tuhan kamu di akhirat dengan mata kepala. Itu di akhirat. Nah, ada pada dunia kalau kata aku lihat Tuhan, aku tiap malam lihat Tuhan. Kita orang apa ni? Benar ke dia? Sebab apa? Lihat apa? Lihat mata hati. Ayah. Itu dia. Sebab hati dia suci, hati dia bersih, walau nampak apa amalan zuhir nampak kurang. Itu dia. Nah cuma boleh musyahadah akan dia dengan basirah dan mata hati ni atas tafsir. Ni buat mari dan mata hati ni. Boleh lihat musyahadah dengan basirah dengan mata hati engkau. Dan iaitu lah apa? Musyahadah dengan basirah itulah apa maqam ihsan yang mengibarat oleh mereka itu ulama daripada maqam ihsan tu ibarat dengan maqam musyahadah. Hak yang diambil daripada yang tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Jibril, tanya dia akhbirni anil ihsan, dia jawab an ta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau ibadat ke Allah seolah-olah engkau melihatkan dia. Itu syarat pada maqam musyahadah dia panggil. Huraian saat ni kita ambil mana tu? Demikianlah, yakni takrir huraian tersebut pada kata yakni situ. Demikianlah, yakni huraian yang tersebut daripada kata kami yakni kana dengan ini kema ila akhir ini. Demikianlah dia ambil demikianlah telah berkata akannya oleh Asy-Syarqawi, Syekh Syarqawi dan juga Asy-Syurnubi rahimahumallahu taala. Tu kita pungut bila syarah dia, syarah Syekh Syarqawi. Orang dah baca syarah Hikah Arab tu banyak kan baca syarah Syarqawi lah. Dia guru pada Ibrahim Al-Bajuri lagi, Syekh Syarqawi. Da Asy-Syurnubi, Syekh Abdul Majid Asy-Syurnubi rahimahumallahu taala. Dua syarah tu kita ambil, maksudnya begitu. Cukup dulu berkata syarah rahimahullah bermula hijab atas Tuhan al-haq itu mustahil. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.